Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian. Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada. Melaka FM sentiasa bersama anda. Melaka FM pasti mempesonakan. Berita 7.30 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Farah Huda Sahiran dalam Berita Melaka FM. Perkembangan COVID-19 di Melaka. Melaka merekodkan 82 kes positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negeri ini sebanyak 2,558 kes. Jabatan Kesihatan Negeri memaklumkan 907 kes aktif yang sedang dirawat di hospital dan PKRC. Sebanyak 18 kes sembuh dicatatkan semalam, menjadikan jumlah kes sembuh 1,645. Dalam pada itu, satu lagi kluster baru direkodkan di Melaka, iaitu kluster Serkam Tengah di Jasin. Kluster berkenaan disyaki berpunca dari individu yang telah menjangkiti ahli keluarganya yang tinggal serumah seramai 14 orang. 125 orang telah disaring dan 31 disahkan positif. Rakyat Melaka terus disaran agar bersama-sama patuh dengan SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Pengerusi Jawatankuasa Khas COVID-19 Melaka, Datuk Seri Abdul Ghaffar Attan berkata, kepatuhan rakyat merupakan kunci utama bagi bersama mengawal penularan pandemik COVID-19 yang semakin meningkat di negeri ini. Lanjutan PKP di Melaka sehingga 4 Februari depan merupakan tempoh yang penting bagi melandaikan graf pandemik itu di negeri ini. Satu, kita harap kepada masyarakat Melaka, patutlah SOP. Maknanya kalau tak perlu keluar, janganlah keluar kan. Maknanya kalau kata kita degil juga, keluar juga, penyakit bertambah lagi, maknanya yang susah ni kita jugalah. Kan? Kita susah nak bekerja pun payah, nak ekonomi pun susah kan. Maknanya semua orang akan menghadapi masalah. Beliau ketika dihubungi RTM berharap rakyat Melaka dapat bersama berganding bahu membantu kerajaan dan petugas barisan hadapan dalam tempoh mencabar ini. Sementara itu, peniaga premis makanan diharap tidak menyalahguna kebenaran pelanjutan waktu operasi yang diberi kerajaan. Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Seri Abdul Ghaffar Attan menegaskan jika ada pemilik premis yang gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan khususnya dalam tempoh pelaksanaan PKP 2.0 di Melaka, tindakan tegas akan diambil. Kerana kalau dia tak patuh SOP, dia kena ambil tindakan tegas. Sekarang ni polis pembawa kuasa akan maknanya akan bertindak lebih tegas. Mana kalau peniaga dia nak selamat perniagaan dia, dia janganlah buka meja kecil belakang. Kalau buka kena tangkap, memang kena. Memang dia kena punya. Pasal sekarang ni kita tegas. Tak ada longgar-longgar lagi penguasaan. Tambah Datuk Seri Abdul Ghaffar, pelanjutan waktu operasi premis makan itu bagi membantu peniaga menambah pendapatan selain memudahkan individu yang bekerja untuk membeli makanan. Namun pengoperasiannya masih perlu mematuhi SOP yang digariskan Majlis Keselamatan Negara MKN dan KKM. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Khas COVID-19 Melaka berkata demikian ketika dihubungi RTM. Kerajaan negeri komited dalam merealisasikan cadangan penubuhan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia AKSM Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia di Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali melalui hantaran di laman sosial Facebook rasminya memaklumkan penubuhan akademi itu diyakini dapat meningkatkan lagi syiar Islam di Melaka yang terkenal sebagai pusat penyebaran dan ketamadunan Islam tersohor di rantau ini. Perkara mengenai cadangan itu dibincangkan Datuk Seri Sulaiman semasa perjumpaan bersama Ketua Hakim Syar'i merangkap Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar di pejabatnya di Seri Negeri. Hadir sama dalam perbincangan itu Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan Datuk Salha Saleh.
3 rakan geng Samon didakwa di Mahkamah Magistrate Air Keroh atas pertuduhan membunuh rakan sepenjenayah seorang lelaki India di rumah pangsa Batu Berendam pada awal Januari lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Lee Kim Kiat. Tertuduh SS Darson, 42 tahun, A1, 34 tahun dan K. Raja Segaran, 40 tahun hanya diam sepanjang prosiding berlangsung. Mengikut pertuduhan, ketiga-tiga tertuduh didakwa bersama-sama menyebabkan kematian seorang lelaki India berusia 41 tahun pada 5 Januari lalu di antara jam 5 hingga 7 petang di sebuah rumah pangsa Batu Berendam, Melaka Tengah. Tertuduh Darson dan Setu yang bekerja sebagai tukang cuci serta Raja Segaran bekerja sebagai tukang proses ayam didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Prosiding dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Intan Liana Zainal Abidin dan tertuduh SS Darson diwakili Peguam Paul Krish Naraja, manakala dua lagi tertuduh tiada peguam. Mahkamah menetapkan 11 Mac depan sebagai tarikh penyerahan laporan kimia dan forensik. Terdahulu media melaporkan 3 lelaki dicekuk polis dipercayai membunuh rakan sepenjenayah geng Samon di Melaka susulan penemuan mayat seorang lelaki yang hampir reput dalam sebuah kereta di parkir rumah pangsa Batu Berendam Melaka 7 Januari lalu. Mayat lelaki terbabit dipercayai sudah meninggal dunia lebih 48 jam berdasarkan kesan hentakan di kepala selain terdapat luka tikaman di perut dan leher. Sebanyak 1,000 kit makanan bernilai RM50,000 disumbangkan pelbagai agensi menerusi Food Bank Prihatin Melaka FBPM bagi membantu individu yang terjejas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula hari ini. Pengerusi Badan Perhubungan Perikatan Nasional Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naizar Muhyiddin berkata, FBPM bertujuan membantu rakyat di negeri ini yang hilang punca pendapatan atau kehilangan pekerjaan ketika tempoh COVID-19. Menurut beliau, FBPM turut mengalu-alukan agensi swasta, badan bukan kerajaan NGO dan individu untuk menyumbang barangan keperluan makanan bagi meneruskan agihan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Food Bank Prihatin Melaka atau dikenali dengan program FBPM akan mengumpulkan sumbangan daripada pelbagai pihak termasuk pihak swasta dan orang ramai yang ingin menyumbang kepada program ini dengan dalam bentuk barangan keperluan makanan asas. Proses kelulusan permohonan akan dijalankan secara berperingkat berdasarkan kemampuan dan jumlah sumbangan yang diterima oleh Perikatan Nasional Melaka. Katanya penerima juga akan menerima sumbangan dalam bentuk barangan keperluan makanan asas secara sekali beri bernilai RM50. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Air Keroh. Sekian berita yang disunting Zainun Sulaiman untuk Berita Melaka FM. Patuhi SOP dan larangan PKP. Kitalah barisan hadapan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM. Melaka FM